Untuk menjelaskan kedudukan yang berlaku pagi ini, pertama saya nak mengesahkan kehadiran yang pertama Presiden APCO YB Wilfred Mandius. Wilfred, can you please? Juga sahabat saya Presiden Muda, Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhris, Ahli Parlimen Jerlon, Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Syafi'i Afdal Sempurna, Presiden Amanah Tuan Haji Muhammad Sabu Kota Raja, Setiausaha Agung DAP Saudara Lim Kit Siang, Ahli Parlimen Bagan, Guan Eng, minta maaf, saya menunjukkan lebih akrab dengan Kit Siang berbanding Guan Eng. Ini bahaya. Saudara Lim Guan Eng, Ahli Parlimen Bagan, Saudara Agung DAP, dan Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Port Dickson, Saudara Anwar. Perjalanan ringkas ini, kita tak akan ambil masa lama di sini. Setiap Presiden akan memberikan sedikit kata aluan sebelum ketua-ketua parti akan bergerak masuk ke Parlimen. Saya persilakan Saudara Wilfred untuk mulakan dulu. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Boleh Pada Baru. Jadi apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat, Tak dengar. apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi bahawa Kalau boleh yang berucap tu duduk tengah. apa yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Kesihatan itu persetujuan daripada pihak membangkang memang tidak betul. Dan kalau dia betul, kenapa persidangan Parlimen telah diteruskan lebih awal? Selepas itu, apa yang telah berlaku pada hari Khamis itu? Tiba-tiba kita telah diminta untuk membuat tes RTK. Sedangkan pada 23 hari bulan kita pun telah membuat tes PCR. Dan kita semua negatif. Ya. Dan telah disebut ada tambahan kes positif, tetapi tidak disebut siapa orang ini. Adakah ini kaki tangan Parlimen atau kaki tangan kementerian? Tidak disebut. Sebab yang berada di Parlimen ini adalah mereka yang terdiri daripada kaki tangan kementerian juga. Jadi oleh sebab itu, tindakan untuk menangguhkan Parlimen ini memang tidak wajar. Memang tidak wajar. Dan lebih tidak wajar lagi apabila pada pagi ini kita mau ke pejabat kita di masing-masing di Parlimen, kita dihalang. Terima kasih. Terima kasih Saudara Wilfred. Saya silakan Saudara Syed Saddiq. What is clear, this is by far the most corrupt and morally bankrupt government in Malaysia's history. Mereka kata anak muda tidak boleh berhimpun atau tunjuk perasaan di dataran. Perlu gunakan saluran demokrasi yang betul. Tetapi apabila ahli parlimen, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat ingin menyuarakan keluh kesah rakyat dengan betul di parlimen, parlimen pun mereka tutup. Kalau ini bukan perasaan pengecut, saya tidak tahu apa lagi. Alasan COVID di parlimen tidak masuk akal. Minggu lepas, ya, bila parlimen bersidang hari Isnin, kadar positiviti 2.9%. Bila parlimen ditutup, kadar positiviti hanya 0.9%. Negara mana di mana kadar positiviti menurun di satu-satu tempat ditutup, bila dia lebih tinggi dibuka? It doesn't make sense at all. Tapi sambil mereka tutup parlimen, institusi demokrasi, suara rakyat, ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan semalam, lewat malam, boleh bermesyuarat, ya, premis kerajaan Angkatan Tentera untuk sign SD, untuk berikan sokongan kepada Perdana Menteri. Apabila parlimen pada hari Khamis ditangguhkan persidangan lebih 3 kali, mesyuarat besar-besaran di rumah Perdana Menteri, amboi boleh pula. Tetapi di Dewan Rakyat, tempat di mana rakyat perlu bersidang, ahli parlimen yang mewakili suara rakyat bersidang ditutup. If you don't consider this a trample and an insult to Malaysian democracy, our federal constitution and our institution of parliament, I do not know what is.
ini adalah masa untuk seluruh rakyat Malaysia, tidak kira agama ataupun bangsa, untuk bersama semua parti politik letakkan kepentingan di tepi and let us together fight for a united Malaysia. Ini adalah masa depan kita bersama. What we do today will haunt us in the future, and our failure to act today will haunt us in the future. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara Dr. Sri Mukhris. Seperti yang kita lihat, setiap hari hampir 200 nyawa terkorban. Dalam hanya 1 minggu saja, 1000 nyawa terkorban akibat daripada COVID. Tujuan kita adakan parlimen ini ialah untuk bincangkan apa pendekatan-pendekatan yang patut dibuat, patut diambil oleh kerajaan untuk menangani wabak COVID ini, kesannya kepada ekonomi, kesannya kepada sosial. Kita mau tak mau terpaksa menggunakan perjalanan ataupun langkah politik untuk bincangkan perkara ini satu persatu. Kerana apa? Bukan kerana kuasa, tetapi kerana rakyat. Kita lakukan ini semata-mata untuk kepentingan rakyat. Ini yang harus difahami oleh semua. Tetapi seperti mana yang kita lihat, tindakan untuk menyekat kami daripada hadir di parlimen tak lain tak bukan adalah kerana mereka bimbang dicabar keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional ini. Mereka bimbang Tan Sri Mahidin Yassin akan tumbang sebagai Perdana Menteri. Mereka bimbang akan hilang kuasa. Jawatan-jawatan yang memberi pulangan yang begitu lumayan kepada setiap seorang menteri dan ketua-ketua JLC. Maka kami menuntut hak kami sebagai ahli-ahli parlimen untuk dibenarkan bersidang secara rasmi di dalam Dewan Rakyat kita. Kerana itu sajalah caranya kita dapat menangani masalah yang kita hadapi pada hari ini. Semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan untuk membela nasib rakyat yang kami sayangi. Tak mau lagi lah sampai hampir 10,000 nyawa terkorban, tuan-tuan dan puan-puan. Ini membuktikan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini gagal menangani krisis dan perlu diubah sekarang juga. Jangan tunggu sampai September, tuan-tuan. 6 hari bulan September, berapa ribu lagi nyawa akan hilang. Jadi saya harap mesej ini akan disampaikan kepada semua, khususnya kepada pucuk kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya silakan sahabat saya Datuk Seri Panglima, Datuk Seri Syafiee Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini sebenarnya is a black day. Bukan hari ini, bahkan minggu yang lalu. Dari segi perundangan negara kita. Apa sebab saya katakan black day dari segi perundangan? Kalau perundangan di sebuah negara tidak berfungsi, no way government can function. That is clear. Tuanku sudah bertitah nyatakan persidangan parlimen harus berlangsung seperti sedia biasa. Speaker ada janji bahawa persidangan jawab soalan-soalan yang kita bangkitkan akan dijawab hari Isnin. Tapi malangnya hari Isnin persidangan dibatalkan. Batal pasal apa? Pasal COVID. Pasal didapati ahli parlimen terjangkit. Kita sedang tahu ada ahli parlimen, kita tidak nafi dia terjangkit. Yang terjangkit ahli parlimen tidak hadir sejak kita adakan persidangan. Presiden UMNO, Dr. Hatta, mereka tidak hadir dalam persidangan. Kalau ada pegawai-pegawai parlimen yang dijangkiti oleh COVID, tak payah hadir. Legally, they are not bound to be there in parliament. Kita ahli parlimen, legally, we have the right to be in parliament. We cannot be stopped and refrain from entering parliament to discuss. Pertama, decree against Agung punya. Ini dah pun jelas. Keduanya,
undang-undang negara kita tidak berfungsi seperti apa yang termaktub dalam perlembagaan. Ketiganya, kenapa tidak ada undi? Dalam undang-undang darurat, dalam undang-undang ordinance need to be passed in parliament. Baru saja undang-undang baru emergency di Sarawak ditangguhkan pilihan raya bulan 8, persidangan bila diadakan. It need to be not only laid out but discussed and approved in parliament. Apa yang kita bangkitkan, perundangan dan hak kita selaku penggubal undang-undang di negara ini. Separation of power mesti ada. Eksekutif tidak boleh melampaui parlimen. Parlimen yang menggubal undang-undang di negara ini. Eksekutif melaksanakan undang-undang. They are the one who execute whatever law that we pass in parliament accordingly. Ini kena sedar kita tuanku kalau kita langgar. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk Syafiee. Kita juga mengalu-alukan wakil dari Parti Pembangkang PSB, Saudara Baru Bian. Terima kasih Saudara Podinia. Saya berdiri di depan kita semua pada pagi ini bersama-sama bersolidariti dengan semua ahli pembangkang yang membangkangkan, membantahkan apa yang terjadi di parlimen. Hari ini sebenarnya kita sedia pergi balik ke parlimen, tetapi ada notis yang mengatakan setelah ditangguhkan, dan kita beranggapan bahawa ini adalah tidak legitimate dengan sebab-sebab kena COVID-19. Dan bagi kita ingin memberi satu solidariti bersama-sama dengan rakyat, dan ini jelas sekali kerana perlembagaan pun dilanggar, titah agung pun dilanggar. Ini jelas bagi kita semua, rakyat Sarawak, Sabah dan Semenanjung, kita semua bersatu dalam hal ini, dan hari ini adalah satu titik sejarah yang begitu pahit. It's a very dark history in our history, a dark point in our history. I never envisaged that this will happen to Malaysia. Malangnya but it is really something so bitter for us to swallow. So this morning I just want to stand together with all the pembangkang here to membantahkan what had happened in parliament. So we invite all the rakyat to go together with us, that this government must go. Terima kasih. Terima kasih. Datuk, seterusnya Saudara Tuan Haji Muhammad Sabu. Muhammad Sabu biasanya dalam himpunan 2 jam pidatonya. Tapi hari ini kita cuma bagi dia 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, Perdana Menteri sudah gila. Dia lawan institusi parlimen, dia lawan institusi raja, dia lawan Yang di-Pertuan Agong. Ya, kita tak boleh bersidang. Kami pembangkang atau pihak pemerintah tetap menjadi ahli parlimen. Tetapi bila keadaan pemerintahan jadi begini, pelabur mana nak datang? Sekarang ini hotel-hotel besar semua telah ditutup. Kalau investor tak datang kerana politik lebih teruk daripada Zimbabwe yang berlaku dalam negara parliamentary demokrasi. Oleh itu, kalaulah Zimbabwe ketuanya masih hidup, dia pun malu melihat Malaysia sekarang ini. Inilah kami ahli-ahli lama dalam parlimen tak pernah merasai seperti ini di zaman Tan Sri Mahyudin Yassin. Dia mesti pergi. Dia degil, dia langgar semua peraturan, dia langgar Yang di-Pertuan Agong, dia langgar Raja-Raja Melayu. Yang paling penting, dia langgar rakyat. Semua parti politik termasuk UMNO juga kena buat sikap sekarang ini. Sebab ini bukan masalah parti mana, puak mana, tetapi perlembagaan negara sudah dihancurkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Tuan Speaker, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi speaker ya saya, Datuk Mukri, setakat speaker ya lah. Saya persilakan sahabat saya Saudara Lee Kuan Eng. Terima kasih Saudara Saifuddin. Hari ini 2 hari bulan Ogos, Malaysia bebas daripada darurat.
Tapi Malaysia pun nak bebas daripada COVID-19. Malaysia pun nak bebas daripada kebebasan ekonomi. Malaysia pun nak bebas daripada kerajaan kegol ini. Malaysia nak bebas daripada seorang Perdana Menteri yang langgar rakyat, langgar pelbagai persekutuan, langgar sistem raja perlembagaan. Sudah sampai masanya kita serahkan kuasa kepada Parlimen dan rakyat. Itulah sebab hari ini kita nak pergi ke Parlimen bukan kerana kita nak buat undi tak percaya. Kita nak bincangkan masa rakyat. Masa rakyat yang kita nak bawa. Mereka susah, mereka sengsara. Adakah Perdana Menteri tahu atau tak tahu? Ya, betul. Ada yang takut pergi Parlimen kerana cakap ada COVID-19. Saya pun takut. Walaupun saya telah divaksinasi penuh. Tapi kita lebih takut untuk masa depan anak-anak kita. Kita lebih takut untuk mereka yang mati kerana COVID-19. Kita lebih takut untuk mereka yang hilang mata pencarian. Mereka mau ekonomi buka semula. Itu yang kita nak bawa ke Parlimen. Tapi dihalang oleh Perdana Menteri. Ini kita tak boleh terima. Rakyat akan bangkit. Ahli Parlimen akan suarakan mereka. Kita akan tuntut kerana nak tutup Parlimen. Muhyiddin, undurlah sekarang. Undur Muhyiddin. Hidup rakyat. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Terima kasih. Sebelum Pak Dixon, saya minta Ketua Whip Datuk Jo untuk ada satu pemidang. Silakan Datuk Jo. Mereka yang memegang pembidang tolong ke depan. Las. Terima kasih tuan. Pemidang. Kam. Bawa tu Jo belakang. Satu. Sini tu. Baik. Leaders kat depan Dengar press ya. Selepas saja Ketua Pembangkang ucap, saya minta press akan masuk padang belah kanan saya. Manakala MP akan belah kiri saya. Lepas itu kita akan pegang kain ini dan kita akan bergerak ke Parlimen. Seolah-olah kita akan bergerak ke Parlimen. Jadi saudara jangan ikut kami. Saudara kena duduk sana. Okey? Jadi dari sana saudara akan ambil. Okey, silakan. Silakan Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Pak Dixon. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Chris. Sorry, tak nampak. Saya depan. Hari ini kita menghimpun menyatakan bahawa secara jumlah ahli parlimen kerajaan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri telah jatuh tumbang hari ini. Dan saya dapat maklumat ada dari parti-parti lain yang telah mengemukakan senarai yang minta keluar daripada Barisan Perikatan Nasional. Maka dengan 107 yang ada di sini, campur mereka kerajaan sudah ditumbangkan. Tapi sebab, seperti mana disebut oleh rakan-rakan saya, soalnya pelanggaran hukum. Soalnya ialah menggunakan kuasa, membelakangi rakyat, membelakangi undang-undang, membelakangi parlimen dan derhaka kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Belum pernah berlaku dalam sejarah pelanggaran hukum sedemikian rupa oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, penghinaan kepada institusi raja, dan ini yang menyebabkan kita terhimpun pada hari ini dan kita akan terus ke. Kita juga mengumumkan Ahli Parlimen Langkawi ikut serta. Gentak betul. Terima kasih. Ini kali pertama dalam sejarah Jom, tak dengar. Rapat mic. kita boleh pergi ke parlimen. Sebab saya lihat itu ramai polis jaga. Kita bukan kriminal.
tak payahlah kena budi sebab tak bagi bil pun boleh lah. Jadi saya bersama-sama dengan Haji Lawat tak boleh sokong kementerian iaitu kita patut ada persidangan untuk bincang berkenaan dengan darurat seperti yang schedule. Jadi inilah kerajaan Muhyiddin Mahdi tak bagi bercakap dalam parlimen, tak bagi bercakap di luar parlimen apa jadi kepada negara kita. Inilah Perdana Menteri yang sepatutnya tidak jadi Perdana Menteri, masuk pintu belakang. Jadi saya harap rakyat faham kenapa kita membuat pilihan ini. Dalam hari ini secara tidak langsung negara sudah tidak ada kerajaan. Apabila kita dapati antara raja dengan menteri tak ada satu fahaman, maka kita tak boleh perintah negara kita ini. Fikirkanlah, kalau ada usul yang dibuat oleh kerajaan, usul itu mesti dapat lulusan daripada yang di-Pertuan Agong. Kalau tak dapat, dia tak jadi usul. Ikut pindaan yang kita buat dulu, kalau raja tolak, maka Dewan mesti bincang sebab-sebab penolakan. Dan kalau tidak ada perubahan, Dewan boleh hantar balik kepada raja. Kalau raja tak lulus selama 2 bulan, barulah dia jadi undang-undang. Tetapi belum pun dikemukakan kepada parlimen, dibawa kepada raja tak setuju, buat announcement seolah-olah dia sudah jadi undang-undang. Tak ada sedikit pun ikut aturan-peraturan. Pertama, negara kita ini is no longer ruled according to the laws, not even according to the rules. Jadi apa jenis kerajaan ini yang merosakkan negara kita? Saya harap rakyat akan sedar, akan tolak orang yang semacam ini daripada berpegang apa-apa jawatan itu. Jauh sekali menjadi Perdana Menteri pintu belakang. Inilah yang kita dapat. Nasib malam sungguh bagi negara kita. Di waktu rakyat menderita daripada wabak COVID-19, sepatutnya kita tumpu kepada masalah rakyat. Mereka lebih tumpu kepada masalah politik mereka. Nak jadi kerajaan, nak jadi Perdana Menteri. Kalau rakyat mati ribu-ribu pun itu tak berapa. Yang penting saya jadi Perdana Menteri. Dah 9,000 orang dah mati. Tapi dia seronoklah jadi yang amat berhormat Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri macam ini tak pernah dilihat di Malaysia. Inilah, kalau Patlah dulu bila orang tegur kerana pemerintahan dia kurang baik, dia letak jawatan. Yang ini orang bagi habun pun muka selawar aja, tak ada langsung rasa malu, tak tahu malu langsung. Dahlah jadi Perdana Menteri melalui pintu belakang. Bila orang tunjuk pintu keluar, dia tak keluar. Jadi saya harap negara akan tolak jenis manusia macam ni daripada arena politik. Itu sajalah yang saya sokong. Undo Mahyiddin. MP tolong masuk padang. MP dan